uh, isu penganas-penganas dan juga lanun yang mencolek sama ada rakyat Malaysia ataupun pelancong-pelancong di Sabah ini tersebar luas Tok Musi, dan dilihat seolah-olah kita tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah perbincangan-perbincangan kita dengan kerajaan Filipina itu membuahkan satu hasil di mana bukan saja kita harus menyelesaikan atau menangani masalah penculik-penculik dan juga lanun di kawasan kita, tetapi nampaknya seolah-olah kerajaan Filipina melepaskan tangan dalam isu-isu lanun ini. Jadi harus ada satu perbincangan yang khusus di mana saya kira kerajaan Filipina juga harus membantu kita menyelesaikan masalah ini dalam keadaan mereka tidak boleh sekadar membiarkan isu penganas-penganas di kawasan selatan itu mengganas, dan kita lihat ini telah pun mencemarkan kedudukan kita. Apatah lagi kita masih ada dua lagi hostages yang berada dalam tangan penganas-penganas ini, dua orang rakyat Malaysia. Sungai Petani. Saya penjelasan. Ya, silakan. Tok Merusi, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Sungai Petani sama ada Sungai Petani berminat, kalau ahli-ahli parlimen kita ni, ahli Dewan Rakyat kita ni, mengambil inisiatif secara informal untuk mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli parlimen Filipina, ya, dalam konteks mewujudkan satu kesepahaman supaya diredakan sedikit suasana yang agak tegang di antara kedua negara dalam isu yang disebut oleh Sungai Petani. Terima kasih. Saya amat setuju dengan cadangan Kelakrai. Malah kita boleh mengambil platform yang tidak berbentuk kerajaan, tetapi ianya lebih informal di kalangan ahli parlimen supaya isu ketegangan ini dapat kita kendurkan. Sebab walaupun atas surface-nya nampak kita okey dengan Filipina, tetapi apabila isu pencolekan ini saban tahun menjadi-jadi, kita rasa ada sesuatu yang tidak kena. Jadi untuk itu kita minta supaya tekanan yang lebih dikenakan kepada kerajaan Filipina. Isu yang kedua Tok Musi ialah atas tajuk yang sama, ialah bagaimana kita lihat mutakhir ini kerajaan Sri Lanka menekan rakyatnya yang berbangsa Tamil dan juga Islam di Sri Lanka, walaupun peperangan saudara telah pun tamat, dan kita dimaklumkan yang mutakhir ini bagaimana orang-orang Islam yang memaparkan produk dia kalau ada cop halal itu, tentera dan polis kerajaan Sri Lanka akan masuk rampas barang-barang yang bercop logo Islam dan ada kedai-kedai yang dibakar. Ini ialah maklumat-maklumat yang kita terima daripada mereka yang menulis di blog-blog, ataupun maklumat-maklumat yang kita terima daripada mereka yang lari daripada Sri Lanka, dan maklumat ini dipaparkan di ruang-ruang sosial media. Isunya sekarang Tok Musi ialah bagaimana kedudukan kita yang mempunyai hubungan yang agak baik dengan Sri Lanka boleh berbincang dengan kerajaan Sri Lanka supaya isu ini menjadi isu yang besar, walaupun pihak United Nations dan juga pihak dunia menekan kerajaan Sri Lanka untuk membuka pintunya supaya ada laporan-laporan yang lebih telus, dan juga ada pihak-pihak yang datang dan menyiasat. Kerana Datuk Musi, saya sendiri pernah pergi ke Sri Lanka dan melihat bagaimana penderitaan rakyat Sri Lanka yang berkaum Tamil dan juga Islam yang ditindas, dan kita harap ini dapat dihentikan kerana ianya menjadi krisis walaupun ia berlaku di Sri Lanka, tapi sebagai manusia sejagat saya kira kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang juga ada pertanggungjawaban pada kita. Yang tiga, dan fungsi terakhir sekali ialah bagaimana kerajaan Malaysia dan Indonesia khususnya dapat membantu pelajar-pelajar kita. Untuk makluman Tuan Musi, kalau pelajar-pelajar kita belajar di Indonesia, proses mendapatkan visa belajar di sana itu cukup payah, dan proses-proses ini dia bermacam-macam berbanding dengan pelajar-pelajar kita yang pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia. Proses untuk mendapatkan visa bukan saja mudah, tetapi juga fasilitatif. Mana dia facilitate dan
dan ini memudahkan pelajar-pelajar belajar di sini. Tetapi kalau anak Malaysia belajar di Indonesia, prosesnya cukup payah dan panjang. Terima kasih. Ya,